Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 7 matematik tingkatan 4 iaitu graf gerakan. Jadi dalam bab ini sebenarnya ada dua bahagian utama iaitu 7.1 graf jarak masa dan 7.2 graf laju masa. Dan video ini kita akan tumpukan perhatian kepada bahagian yang pertama dahulu iaitu 7.1 graf jarak masa. Jadi untuk 7.1 ini, kita akan bahagikan lagi kepada tiga bahagian mengikut buku teks, iaitu 7.1a kita akan belajar untuk lukiskan graf jarak masa. Lepas tu 7.1b adalah kita akan diberi satu graf jarak masa dan kita diminta untuk mentafsir graf. Dan 7.1c adalah penyelesaian masalah melibatkan graf jarak masa. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat yang pertama sekali, iaitu kita terukar dulu apa itu laju dan apa kaitan laju dengan graf jarak masa. Jadi laju ialah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa tu boleh diwakilkan dengan melukiskan satu graf jarak masa. Graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam satu bentuk grafik yang mudah difahami. Jadi graf ini membantu kita untuk mentafsirlah macam mana gerakan sesuatu objek tu. Dan di sini kita lihat dalam graf tu, paksi yang mencangcang itu maksudnya adalah yang menegak lah. Paksi yang mencangcang itu mewakili jarak yang dilalui, iaitu paksi Y itu adalah dilabelkan sebagai jarak. Dan paksi mengufuk tu maksudnya adalah yang melintang, mewakili tempoh masa yang diambil. Jadi di sini paksi X tu adalah masa. Jadi keturunan graf tu mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa, iaitu laju. Jadi di sini keturunan kita boleh bincangkan secara teliti apakah rumus keturunan dan kenapa keturunan itu sebenarnya adalah laju untuk graf jarak masa ini. Jadi di sini saya wakilkan jarak tu dengan J, manakala masa tu saya wakilkan dengan M. Untuk mencari keturunan, rumus yang asalnya adalah menggunakan dua titik, iaitu kita gunakan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi di sini saya akan wakilkan menggunakan paksi kita yang baru, iaitu Y itu akan gunakan J dan X2 kita akan gunakan M. Dan kita perlukan dua titik untuk mencari keturunan. Jadi mana-mana dua titik lah. Jadi saya wakilkan dengan titik yang ini adalah titik 2, iaitu ini adalah M2, J2. Manakala yang bawah ini adalah M1, J1. Ini hanya mewakili satu titik lah. Jadi di sini saya akan masukkan nilai itu. Jadi di sini J itu J2 tolak J1 bahagi dengan M2 tolak M1. Jadi perhatikan di sini, atas tu adalah perubahan jarak. Ini perubahan jarak. Lepas tu yang bawah tu adalah perubahan masa. Itulah macam mana kita kaitkan keturunan tu dengan perubahan jarak terhadap masanya. Jadi keturunan tu sebenarnya adalah mengukur laju, iaitu jarak bahagi masa. Jadi untuk graf jarak masa tu anda perlu ingat, untuk mencari laju anda perlu carikan keturunan. Jadi begitu sahaja untuk graf jarak masa ini. Mari kita lihat jenis soalan yang pertama. Jadi 7.1a itu kita akan diminta untuk melukiskan graf jarak masa. Dan kalau kita lihat buku teks, kita akan perhatikan ada dua jenis soalan. Iaitu jenis yang pertama tu kita akan diberi jadual nilai dan kita hanya setakat perlu plotkan titik dan lukiskan graf. Untuk jenis yang kedua tu, kita akan perhatikan dalam soalan tu, kita akan diberi satu persamaan dan kita tidak akan diberi jadual nilai tu. Maksudnya kita perlu binakan jadual nilai sendiri, selepas tu baru kita lukiskan graf. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama tu, contoh di sini agak panjang sebab dia kena ceritakan situasi itu. Jadi di sini soalannya agak panjang lah. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh Aseng untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Beliau memerlukan 15 minit untuk berjalan ke sekolah yang terletak 500 meter dari rumahnya. Lukis satu graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberikan. Jadi sebenarnya di sini kita hanya perlu lukiskan graf tu berdasarkan kepada jadual nilai ini dan anda perlu jelas mana satu adalah kita punya paksi Y dan mana satu adalah kita punya paksi X. Untuk jarak tu dia mesti adalah paksi Y dan masa itu mesti adalah paksi X. Jadi kita setakat perlu lukiskan saja.
Jadi pertama sekali kita labelkan dulu, yang ini adalah jarak dan kita tuliskan unitnya adalah meter. Dan untuk yang ini X adalah masa dan unitnya adalah minit. Selepas tu kita perlu labelkan kita punya paksi, dan di sini kalau tidak dinyatakan, kita hanya gunakan satu skala yang seragam yang paling sesuai untuk tandakan titik lah. Jadi di sini kita lihat yang paksi X dulu. Jadi ini adalah kita gunakan nilai tu 3, 6, 9, 12, 15 sebab dia sudah susun dalam keadaan yang sesuai untuk kita plotkan paksi. Jadi ini adalah 6, ini 9, ini adalah 12 dan ini adalah 15. Selepas tu jaraknya disebabkannya sudah seragam, iaitu setiap selang tu adalah 100, maka kita plotkan sahaja 100, 200. Di bahagian ni sebenarnya senang lah. Ini hanya imbas kembali macam mana anda plotkan satu graf saja. Selepas tu kita tandakan dengan bacangan koordinat tu. Jadi di sini 3 100, jadi paksi X 3, paksi Y tu 100. Tandakan. Ini 6 200, 9 300, 12 400 dan 15 500. Selepas tu disebabkan ini adalah satu graf linear atau graf garis lurus, maka anda boleh gunakan pembaris untuk sambungkan semua titik dan lukiskan satu garisan lurus. Jadi setakat itu sahaja dan kita sudah selesaikan soalan yang pertama ni. Mari kita lihat jenis soalan yang kedua, di mana kita tidak diberikan satu jadual nilai dan sebaliknya kita akan diberi satu persamaan dan kita perlu untuk binakan jadual nilai sendiri. Pergerakan taksi untuk suatu perjalanan diwakili dengan persamaan J sama dengan 3M tambah 2. Dengan J ialah jarak dalam km dan M ialah masa dalam minit. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili gerakan taksi tersebut dalam tempoh 5 minit. Kalau kita lihat tempoh ni 5 minit, kalau kita nak bezakan kepada 5 titik adalah paling senang kita gunakan selang 1 minit lah. Jadi di sini kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk dapatkan jarak, kita perlu masukkan nilai M ini ke dalam persamaan kita, iaitu kita masukkan M tu dengan 1, 3 darab 1 tambah 2, kita dapat ni adalah 5. 3 darab 2 tambah 2, kita dapat ni adalah 8. 3 darab 3 tambah 2, kita dapat ni adalah 11. 3 darab 4 tambah 2, ini dapat 14. 3 darab 5 tambah 2, kita dapat ni adalah 17. Selepas tu sama juga kita tandakan kita punya graf. Jadi di sini sekali lagi kita labelkan dulu. Paksi Y kita adalah jarak, unitnya adalah km, dan kita punya paksi X tu adalah masa, iaitu minit. Jadi selepas tu kita tanda kita punya skala ni 1, ini 2, 3, 4, 5. Lepas tu yang paksi Y kita gunakan skala yang sesuai. Dan perhatikan di sini kerana nombor ni tidak seragam, jadi kita perlu pilih skala yang sesuai untuk kita tandakan titik tersebut. Yang paling sesuai disebabkan luang ni pun tak berapa banyak. Kalau ada banyak lagi anda boleh tukarkan skala itu. Jadi di sini luang saya tak berapa banyak, jadi saya gunakan 5. Ini 10, ini 15 dan ini 20. Dan kalau saya tandakan satu petak ni sama dengan 5, anda perlu pandai untuk lihat di manakah nilai untuk 1. Nilai untuk 1 itu adalah satu petak kecil di sinilah. Jadi 5 tu kita tandakan yang pertama 1, 5. Lepas tu 2, 8. Jadi anda tidak akan nampak 8 di paksi Y, maka kita perlu carikan daripada skala kita, iaitu satu petak kecil sama dengan 1, maka ni 8 di sini. 3 tu 11, 4 tu 14, 5 tu 17. Selepas tu sama juga kita gunakan pembaris untuk kita lukiskan graf tersebut. Jadi begitu sahaja dan selesai untuk soalan kedua ini. Jadi bahagian 7.1a ini sebenarnya agak senang sajalah. Kita hanya imbas kembali kemahiran untuk melukiskan graf sama ada diberi jadual nilai atau tidak diberi jadual nilai, tetapi akan diberi satu persamaan. Untuk graf garis lurus ni sebenarnya anda hanya perlukan 2 titik cukup.
Jadi asal anda ada dua titik, anda boleh sambungkan untuk wujudkan satu graf garis lurus. Jadi begitu sahaja untuk bahagian 7.1a ni. Mari kita lihat 7.1b. Jadi untuk lihat 7.1b, kita perlu belajar untuk mentafsir graf jarak masa. Biasanya kita akan diberi graf tu dan kita diminta untuk mencari maklumat daripada graf tersebut. Maka saya gunakan contoh daripada buku teks di mana kita ada dua graf untuk kita kaji bersama-sama. Jadi kita lihat rajah yang pertama ini, kita akan nampak ada beberapa bahagian, iaitu garis tu adalah terbahagi kepada tiga bahagian di mana kita ada OA bahagian pertama, AB dan BC. Maka kita akan bincangkan satu persatu bahagian. Jadi rajah satu ini menunjukkan satu gerakan dari O ke C sejauh S meter dalam tempoh T saat. Jadi di sini jumlah jarak tu sebenarnya adalah X walaupun dia adalah graf tu ada tiga bahagian, kita punya jarak sebenarnya hanya sampai S saja. Dan kita punya jumlah masa yang digunakan adalah T. Dan setiap bahagian tu sebenarnya dia ada jarak dan juga masa yang sendiri. Jadi anda perlu pandai untuk lihat setiap bahagian tu. Jadi kita lihat dulu OA. OA ini disebabkan dia naik, maka dia adalah keturunan graf positif. Maka kalau keturunan positif, lajunya juga adalah positif lah. Jadi di sini gerakan dengan laju yang seragam. Maksudnya laju seragam tu daripada bahasa Inggeris dipanggil sebagai uniform speed. Maksudnya laju itu tidak berubah-ubah lah. Laju untuk bahagian tu adalah sama. Jadi maksudnya kalau anda bergerak di sini, laju ni sama, laju ni pun sama juga. Itulah dipanggil sebagai laju seragam. Gerakan sejauh S1 meter, maksudnya dia jarak tu adalah di sini. Jarak untuk OA tu adalah S1 dan masa digunakan adalah T1. Jadi anda perlu tahu bahagian tu. Selepas tu kita lihat AB. Keturunan di sini adalah sifar. Jadi bahagian ni keturunan sifar, maksudnya dia tiada perubahan jarak, bermaksud gerakannya terhentilah. Contohnya boleh berlaku keadaan ni adalah contohnya dia berehat atau berhenti untuk makan. Maka dia akan stay dalam kawasan yang sama untuk suatu tempoh masa, iaitu T1 sampai T2. Dan kalau kita nak buktikan juga boleh. Contohnya kita boleh bacakan koordinat A dan B. Koordinat A kita adalah T1, S1. Manakala koordinat B kita adalah T2, S1. Kalau kita nak carikan keturunan, kita akan gunakan paksi Y tolak paksi Y, iaitu S1 tolak S1 bahagi dengan T2 tolak T1. Disebabkan atas tu kedua-duanya adalah S1, makanya akan jadi sifar bahagi dengan T2 tolak T1. Dan sifar bahagi dengan apa-apa pun, dia adalah sifar. Jadi kalaulah kita tiada perubahan jarak, maka keturunan tu adalah sifar atau laju kita adalah sifar. Itu dipanggil sebagai keadaan pergun. Anda perlu ingat perkataan ini, pergun, atau dalam bahasa Inggeris stationary. Maksudnya dia punya jarak tidak berubah. Jadi kita lihat pula BC. Untuk BC pula, dia akan ada keturunan yang positif seperti OA juga. Dan gerakannya daripada B sampai ke C. Jadi untuk keseluruhan, dia akan imbas kembali. Gerakannya adalah sejauh S meter dan dalam tempoh T saat. Jadi begitu untuk contoh ini. Jadi kita lihat contoh yang kedua, iaitu rajah 2. Beza contoh yang kedua tu adalah kita perhatikan QR tu, dia adalah satu keturunan yang negatif. Jadi kita terangkan satu persatu. Rajah 2 menunjukkan satu gerakan dari O ke A melalui PQ. Jadi OP itu sama seperti yang kita lihat tadi, OA keturunannya adalah positif sebab dia adalah naik. Gerakan sejauh S meter, iaitu jarak di sini, dan masanya adalah T1 saat. Lepas tu PQ itu sekali lagi kita ada keturunan sifar. Sebab kenapa? Sebabnya melintang macam ni. Kalau kita ada keadaan ni, dia akan keturunan sifar, iaitu pergun lah. Maksudnya tiada perubahan jarak. Tempoh masa tu adalah T2 tolak T1. Jadi itu untuk PQ. Dan untuk QR tu, ini yang lain sikit daripada contoh satu tu. Keturunannya adalah negatif. Maksudnya kelajuan tu pun negatif.
kerana objek itu bergerak balik ke tempat asal atau bergerak dalam arah yang bertentangan. Jadi tadi dia pergi, ini mungkin dia baliklah. Jadi di sini pergerakan tu adalah sejauh 2S meter. Kenapa 2S meter? Sebab ini kalau sehalangnya adalah S, ini lagi balik adalah S. Jadi jauhnya adalah 2 kali ganda lah. Itulah kenapa jadi 2S dalam tempoh masa T. Jadi masa tu tak payah kita gandakan lah. Kita hanya gandakan yang jaraknya sahaja. Jadi begitulah beza untuk darjah 1 dan darjah 2. Mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal untuk tempoh 5 jam. Tentukan masa motosikal berada dalam keadaan pegun. Maksudnya di mana pegun? Pegun tu adalah bahagian ini, iaitu jarak tu tidak berubah. Ya, jadi di sini kita hanya setakat 4 tolak 2, iaitu 2 jam lah. 2 jam dia tidak berubah jaraknya. Lepas tu laju motosikal sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Jadi sejam yang pertama tu 1 tu sebenarnya di sini. Tetapi kita tidak boleh carikan keturunan untuk jam yang pertama. Sebab kenapa? Sebab kita tidak ada jarak diberitahu. Maka kita guna apa? Disebabkan dalam bahagian ni lajunya adalah seragam, maka kita akan gunakan yang ini dengan ini. Jadi untuk jam yang pertama lajunya sebenarnya adalah sama seperti jam yang kedua juga. Maka kita gunakan 2 titik, iaitu ini dengan ini. Yang ini koordinatnya adalah 2, 120. Manakala yang koordinat ni adalah sifar. Maka kita kirakan keturunan tu Y tolak Y, 120 tolak sifar dan 2 tolak sifar. Jadi lajunya adalah 60 km per jam. Untuk jam yang pertama ni. Lepas tu huraikan gerakan kereta dalam tempoh masa 1 jam terakhir. Jadi 1 jam terakhir tu di mana? 1 jam terakhir tu di sini. Sekali lagi kita perlu bacakan koordinat untuk dua-duanya. Jadi kita tandakan koordinatnya dulu. Ini adalah 5, 160 dan ini adalah 4, 120. Lepas tu kita kirakan 160 tolak 120 bahagi dengan 5 tolak 4, iaitu kita dapat ni adalah 40 km per jam. Jadi selepas kita cari laju, kita perlu sebutkan beberapa perkara untuk huraikan keadaannya, iaitu kita akan sebut motosikal bergerak sejauh, di sini berapa jauh? Iaitu kita gunakan 160 tolak 120, iaitu 40 km dengan kelajuan, iaitu keturunan yang kita kirakan tadi 40 km per jam bagi tempoh masa 1 jam terakhir. Jadi begitu sahaja. Sebenarnya soalan ni pun saya edit daripada contoh 5 dalam buku. Jadi mari kita teruskan dengan bahagian seterusnya. Jadi apabila bergerak dengan kelajuan yang berubah-ubah, laju purata akan digunakan. Jadi laju purata tu sebenarnya agak serupa dengan laju. Cumanya laju purata tu kita akan ambil kira semua masa termasuk dengan masa yang berhenti. Contohnya kita lihat graf di sini. Jadi keadaan ni kita ada masa di mana dia punya laju adalah sifar. Keturunan sifar maka laju sifar. Tetapi kita ambil kira untuk gunakan laju purata. Contohnya laju purata tu kita akan kirakan untuk satu perjalanan lah. Iaitu kita hanya setakat gunakan 160 bahagi dengan jumlah masa. Maka kita lihat 160 bahagi 5 tu kita dapat ni adalah 32. Jadi laju purata untuk perjalanan ini adalah 32 km per jam termasuk dengan masa rehatnya. Manakala untuk laju itu kita lebih sesuai untuk gunakan untuk kirakan satu tempo ini. Contohnya untuk graf ni kita sebenarnya ada 3 laju yang berbeza, tetapi kalau kita nak kirakan untuk keseluruhan kita akan gunakan laju purata. Jadi saya harap adik-adik semua jelas dengan apa itu laju dan laju purata. Laju itu lebih sesuai untuk kirakan satu bahagian yang spesifik,
Manakala untuk laju purata tu lebih sesuai untuk kita kirakan keseluruhan. Jadi macam itulah. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Akyong memandu dari Kuching ke Sibu. Graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan Akyong. Hitung laju purata perjalanan Akyong dalam km per jam. Jadi di sini kita hanya ambil kira jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi untuk A itu kita hanya kirakan 324 bahagi 6. Kita dapat ni adalah 54 km per jam. Itulah laju purata sejam. Lepas tu kita lihat pula cari laju purata Akyong kalau nak sampai dalam 5 jam. Jadi di sini kalau kita tak mau sampai dalam 6 jam, kita tukarkan jadi 5 jam. Lepas kita tukar tempoh masa tu, jarak tu tetap sama, maka kita hanya setakat 324 bahagi dengan 5. Maka kita dapat ni adalah 64.8 km per jam. Bermaksudnya kalau dia nak sampai ke Sibu dalam 5 jam, dia terpaksa memandu setiap jam tu 64.8 km. Jadi begitulah. Jadi kali kalau anda nak pergi ke sesuatu tempat, anda boleh rancang berapa kelajuan yang anda nak memandu supaya anda dapat sampai dalam tempoh masa yang anda mahu. Okey, jadi begitu saja untuk 7.1b, iaitu kita diminta untuk mentafsirkan atau mendapatkan maklumat daripada graf jarak masa tu. Seterusnya mari kita lihat 7.1c, iaitu penyelesaian masalah melibatkan graf jarak masa. Disebabkan bahagian ni penyelesaian masalah, soalannya boleh berbagai jenis. Maka saya ambil contoh daripada buku teks, iaitu muka surat 192 contoh 9 ni. Jadi graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Graf PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Graf OABC pula mewakili perjalanan keluarga Encik Raven daripada Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Jadi di sini sebenarnya ada dua keluarga yang bergerak, maka dia ada dua graf garis yang berlainan. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Jadi OA di sini, BC di sini. Kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama, hitung nilai T. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah lajunya adalah sama. Kalau laju sama, maksudnya kecurunannya adalah sama. Maka kita boleh hitungkan nilai T itu. Untuk soalan ni, pertama sekali kita perlu tentukan koordinat untuk setiap titik itu, iaitu kita perlu carikan koordinat untuk C, B, A dan O. Jadi kita labelkan dulu C ini koordinatnya adalah T 135, B ini adalah 77, 65 dan A ini adalah 52, 65 dan O kita adalah sifar. Kalau diberitahu kadar perubahan jarak terhadap masa, ini sebenarnya adalah laju. Iaitu sama dengan kecerunan lah untuk graf jarak masa ini. Jadi bagi OA dan BC nya sama. Maksudnya kecerunan BC itu sama dengan kecerunan OA. Maka kita carikan BC ini, kita gunakan 135 tolak 65 dan T tolak 77 sama dengan kecerunan OA itu, iaitu 65 tolak sifar dan 52 tolak sifar. Selepas tu kita cuba selesaikan dulu yang atas ni. Kita pemudahkan dahulu. Kita dapat ni adalah 70. Ini memang T tolak 77. Dan ini dapat 65 per 52. Dan kita punya tujuan sebenarnya nak carikan T. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuba pindahkan dahulu dengan darab silang. Ini naik atas, ini naik atas. Jadi 70 tu darab 52. Manakala 65 tu darab dengan T tolak 77. Selepas tu kita punya 65 tu memang kena pindah sebelah untuk bahagikan ya. Dan kita kena 70 darab 52 bahagi 65 sama dengan T tolak 77. Dan kalau kita gunakan kalkulator, kita dapat ni adalah 56 dan
tolak tu kita kena pindah ke sebelah. Jadi tambah 77. Maka T kita sama dengan 133. Jadi maksudnya T ini adalah 133 minit. Selepas tu kita lihat soalan 2 pula. Soalan yang kedua tu adalah laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Jadi Encik Manaf tu adalah gunakan graf yang warna hijau ini, dan ini adalah geraga yang tadi kita kirakan 133. Maka kita sebenarnya nak carikan apa? Kita nak carikan masa ini dulu. Lepas tu kita hanya tolakkan. Dan kalau kita sudah ada laju purata, kita lihat kembali rumus kita. Laju purata tu sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Maka kita gantikan maklumat yang kita ada tu ke dalam rumus. Ini adalah laju purata. Jumlah jarak tu adalah 135 dan kita boleh carikan masa kita. Jadi di sini 72 sama dengan 135 bahagi dengan kita punya masa. Jadi di sini saya wakilkan dengan M dahululah. Jadi di sini kita punya masa tu pindahkan ini ke sebelah. Masa sama dengan 135 bahagi 72. Dan kita akan dapat ni adalah 1.875. Dan ini adalah dalam bentuk jam. Sebab kenapa? Sebab ini rumusnya adalah per jam. Lepas tu kalau kita nak tukarkan kepada minit, kita mesti kena darab 60. Dan kita dapat ni adalah 112.5 minit. Lepas tu kita nak carikan beza, kita hanya tolakkan, iaitu 133 tolak 112.5. Itu jawabannya adalah 20.5 minit. Jadi selesailah soalan ini. Dan mungkin ada yang ragu-ragu kenapa untuk Encik Manaf ni dia lebih laju. Sebab mungkin kerana dia tiada berhenti. Manakala untuk keluarga 11 tu dia ada berhenti untuk seketika. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Dan penyiasan masalah tu sebenarnya boleh melibatkan banyak jenis soalan dengan menggunakan kemahiran yang kita belajar tadi, iaitu mentafsir graf jarak masa. Jadi soalan tu akan cuba untuk tanya maklumat-maklumat yang boleh kita dapatkan daripada graf, dan juga kita akan diminta untuk gunakan rumus laju sama dengan jarak bahagi dengan masa, di mana soalan tu mungkin juga tanya sama ada jarak atau masa diberi dua nilai yang lain. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu semua untuk meneliti apa itu graf jarak masa dan juga macam mana kita selesaikan soalan yang berkaitan dengan graf jarak masa. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya akan buat lagi video yang kedua untuk 7.2 nanti. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.